اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Minhajul Abidin, muka surat 14, baris atas sekali. Muka surat 14, baris atas sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan ada pun had, yakni sakatan, barang yang, mana ilmu yang wajib dituntut daripada ilmu syariah, yakni ilmu fiqh, maka tiap-tiap barang yang tertentu atasmu wajib berbuat akan dia akan barang. Maka tiap-tiap barang yang tertentu atasmu wajib berbuat akan dia. Barang yang tertentu atasmu wajib perbuat akan dia ni sebagai wajib aini, wajib fardu ain. Tiap-tiap barang yang tiap-tiap perkara yang tertentu atasmu wajib berbuat akan dia. Barang yang perkara yang wajib atasmu berbuat akan dia, hukumnya maka fardu atasmu mengetahui akan dia, akan tiap-tiap barang yang tertentu atasmu wajib berbuat akan dia. Jadi perkara yang wajib kita kerjakan, maka fardu wajib atasmu mengetahui akan dia, supaya kamu menunaikan akan dia, akan tiap-tiap barang yang tertentu atasmu wajib berbuat akan dia. Mana contoh tiap-tiap barang yang tertentu atasmu wajib berbuat akan dia? Seperti bersuci, taharah. Seperti bersuci, seperti taharah, dan sembahyang, dan puasa, dan haji, dan perang sabilillah, dan zakat. Macam mana dalam hak rumi? Hak rumi macam mana? Seperti bersuci, dan sembahyang, dan puasa, kemudian dan haji. Gitu je. Hak ni kena baiki sikitlah. Seperti bersuci, mana bertaharah, dan sembahyang, dan puasa. Betul cakap tu. Dan haji ni bukan ataf kepada kata bersuci, bukan. Dan haji ni ayat baru. Dia kena tambah gini. Ini kepada asal hak dalam kitab Minhajul Abidin. Dia kalau ada baiki apa yang ada dalam kitab, kita kena faham molek lah. Baiki cetakan, bukan baiki kitab yang ditulis oleh pengarang, bukan. Sebab kitab Minhajul Abidin contohnya
Syekh Daud Al-Fatani menterjemahkan. Kemudian cetok ni bukan Syekh Daud cetok sendiri ni. Faham tak? Jadi yang berlaku kesilapan adalah cetokan. Sebab tu terkadang kitab-kitab Jawi contohnya satu cetokan yang lain terkadang tak sama. Faham tak ni? Kitab Faridatul Faraid ada beberapa cetokan. Kitab Munyatul Musalli ada beberapa cetokan. Kitab Penawar bagi hati ada beberapa cetokan. Kitab Hidayatus Salikin, ini cerita kitab Jawi hok popular lah kita kata. Kitab Jawi hok biasanya orang kita ni belajar kitab Jawi ada kitab ni. Kitab Hidayatus Salikin contohnya. Ada cetokan yang nipis, ada cetokan yang tebal. Cetokan yang nipis itu tulisan dia macam kitab Minhajul Abidin ni lah. Ada pun cetokan yang tebal, tulisan dia besar-besar. Tulisan dia besar-besar. Kemudian cetokan yang nipis itu di tepinya ada kitab Ad-Durrun Napih, Tasawuf Haqiqah. Hidayatus Salikin cetokan hak tebal tu di tepinya kosong, mudah kita buat catatan. Masa saya belajar dengan almarhum guru saya Baba Najibuddin Kerandang, kitab Hidayatus Salikin tu banyak diperbaiki. Tapi masa tu ada ke tidak lagi kitab Hidayatus Salikin hak tebal, wallahu alam, tapi tak tahu lagi masa tu. Kemudian ada kitab Hidayatus Salikin cetokan hak tebal, hak lain. Tulisan pun lain. Kalau hak nipis, ayat Al-Quran baris tak ada. Hadis Nabi baris tak ada. Doa pun baris tak ada. Tapi kalau hak tebal tu ayat Quran ada baris, hadis ada baris, doa zikir ada baris. Itu beza dia. Jadi hak saya mengaji hak baiki-baiki tu tengok hak tebal molek. Comel betul dalam cetokan hak tebal tu. Maknanya bila baiki itu adalah cetokan, bukan baiki hok pandai-pandai nak baiki kita orang. Dah kalau pandai sangat buat kita sendirilah. Ada orang yang ceramah seumpama tu. Sebab apa dia ceramah seumpama tu? Sebab kitabnya kosong tanpa belajar. Jadi kalau kita belajar kitab Jawi mana-mana pun memang guru akan perbaiki. Guru akan perbaiki. Dia terkadang salah jatuh satu perkataan, satu kalimah, kadang-kadang tak ada satu baris tak ada. Contohnya kitab Wisyahul Afrah, kitab Mata'im Badrin, satu baris tak ada. Satu baris tak ada. Hak kitab Wisyah tu saya sedar, memang situ tak ada satu baris, memang saya sudah baiki. Hak kitab Matla'in tu saya mengajar baca tu tak jumpa puca. Tak jumpa puca. Jadi macam tak jumpa puca lah. Adalah seorang dia tegur. Dia kata ustaz baca lakoh, dia kata. Macam lakoh baris lah. Mana baca belah atas, lakoh satu, mana gitulah. Ustaz baca tu lakoh, dia kata. Saya pun baca semula. Lakoh tu dia kata. Dia pun baca hak dia. Tak ada hak dalam cetokan baru hak saya mengaji. Dia cetokan lain. Dia cetokan lain. Dalam dia ada. Tengok dia, barulah jumpa masalah. Satu baris tak ada. Baca-baca tu tak jumpa puca. Tak jumpa, tak tahu nak cerita macam mana ni. Dia kata, saya lakoh, dia kata. Kena-kena hak dia comel. Hak cetokan lama, dia cetokan dah ingat dah. Tapi hak dia molek. Hak belajar tu, semua sama cetokan saya pakai Matla'in. Dia seorang je lain cetokan. Ada satu baris tak ada. Itu cetokan. Lepas tu terkadang buku-buku sekarang, di muka hadapan tu ada pembetulan. Pembetulan tu daripada siapa? Daripada tuan buku. Kenapa? Kerana pencetok terkurang dalam tulisan. Tapi tuan dia tak boleh baiki dah sebab cetokan tu sudah jadi dah. Maka dia pun buat pembetulan di muka hadapan. Terfaham situ. Ni kalau kita dak
dok tambah di sini, tak faham masalah ni. Yang wajib dikerjakan, maka wajib engkau mengetahui, seperti bersuci, taharah dan sembahyang dan puasa, berarti setakat tu. Dan ada pun haji, nak gitu. Dan ada pun haji dan perang sabilillah, jihad dan zakat, nak gitu. Dan ada pun hak dalam hak minhaj asal ni, wa ammal hajju waz zakatu wal jihadu, dan ada pun haji dan zakat dan jihad perang sabilillah. Ditukar sikit sini tak apalah. Fa in ta'ayyana alaika, maka jika tertentu atasmu fardunya, nak gitu. Dia dua tempat nak kena baiki ni. Dan haji dan perang sabilillah dan zakat, nak tambah satu perkataan, dan ada pun haji dan perang sabilillah, jihad dan zakat, maka jika, nak gitu. Bukan hak tertentu, tak ada hak tu. Maka jika tertentu atasmu fardunya, nak gitu. Dan ada pun zakat dan perang sabilillah, dan ada pun haji dan perang sabilillah dan zakat. Jawabnya, maka jika. Jawab ni ada tafsir pula. Ada dua jalan. Ada dua tafsir. Maka jika tertentu atasmu fardunya, maka jika tertentu atasmu fardunya, makna apa ni? Kita nama naik dah, nak kena menunaikan haji. Ada sampai masa mana perang jihad, tertentu atasmu fardunya zakat, sebab terbabit dengan perniagaan. Maka tertentu atasmu fardu zakat, sebab kamu sudah berniaga. Jawabnya, wajib atasmu belajar bab haji, belajar bab perang sabilillah. Bab jihad ni dirobok janayat. Dalam robok janayat tadi bicara bab jihad. Apa hukum jihad perang sabilillah? Fardu ain ke fardu kifayah ke? Kemudian apakah syarat? Syarat wajib jihad. Dia bicara di situ. Dalam rubuk yang keempat janayat. Supaya kamu tunai akan dia. Akan haji, jihad, perang sabilillah dan zakat. Dan jika tiada, satu lagi. Ini kita baiki dulu hak ibarat kitab. Barulah kita hurah balik hak bicara bab hak fardu ain ilmu fiqh ni. Maka jika tertentu atasmu fardunya, jawabnya wajib, nescaya wajib atasmu belajar supaya kamu tunai akan dia. Dan jika tiada, nak gitu. Dan jika tiada wajib atasmu haji, kamu tak wajib haji sebab tidak ada kemampuan. Tidak wajib jihad, tidak wajib zakat. Zakat perniagaan nak wajib macam mana kita tak berniaga. Zakat ternakan nak wajib macam mana kita tidak ada ternakan. Zakat pertanian, kita tak ada tanam padi nak zakat pertanian. Dan jika tiada wajib engkau kerja akan dia, jawabnya maka tiada wajib, mana tiada wajib engkau belajar akan dia. Tak wajib belajar bab haji. Tak wajib belajar sebagai wajib fardu ain, tapi kekal wajib fardu kifayah. Jadi kita cerita bab haji, bab zakat contohnya. Jikalau engkau wajib menunaikan, sebab berkemampuan, memang nama naik dah, tahun tu kena pergi Mekah, maka wajib fardu ain belajar bab haji. Terbabit dengan perniagaan, wajib fardu ain belajar zakat perniagaan.
Begitulah. Dan jika tiada wajib engkau kerjakan haji. Sebab belum berkemampuan. Tiada wajib mengeluarkan zakat. Sebab tidak terbabit contoh dengan perniagaan. Maka tidak wajib belajar fardu ain, hukum hakam haji, hukum hakam zakat. Tapi wajib fardu kifayah. Ini ayat kitab kita ambil. Lepas tu kita bicara semula. Maknanya kita baca semula sekali lagi. Dan ada pun haji dan perang sabilillah dan zakat. Jawabnya ada tafsir dua. Maka jika tertentu atasmu fardunya. Jawabnya wajib atasmu belajar supaya kamu tunai akan dia. Dan jika tiada, maka tiada wajib. Anak gitu. Dan ada pun had, barang yang wajib dituntut daripada ilmu syariah, ilmu fiqh. Maka tiap-tiap barang yang tertentu atasmu wajib berbuat akan dia. Yang wajib kita kerjakan. Apa hukum belajarnya? Maka fardu wajib atasmu mengetahui akan dia. Kenapa wajib mengetahui? Supaya kamu menunaikan akan dia, akan barang yang tertentu atasmu wajib berbuat akan dia. Contoh seperti bersuci dan sembahyang dan puasa. Tiga tu dia ambil. Bersuci, taharah dan sembahyang dan puasa. Haji, zakat berkewajipan, maka wajib fardu ain belajar. Tidak berkewajipan, tak wajib fardu ain belajar. Adapun bersuci, bersembahyang, wajib tak kita kerjakan? Wajib. Maka wajib fardu ain kena belajar berkaitan dengan hukum hakam bersuci, hukum hakam sembahyang. Cuma satu laginya puasa. Puasa pun kena ada tafsir juga. Dia puasa kena ada tafsir juga. Dia puasa tak sama dengan sembahyang. Sebab sembahyang ni memang berkewajipan selagi berakal. Adapun puasa, dia berkewajipan setahun sekali. Macam contoh sekarang. Kalau tanya bab hukum hakam puasa, terkadang tak berapa nak ingat molek dah. Sebab apa? Banyak bulan dah. Lepas tu, dosa ke tak? Tak. Sebab apa? Sebab kita wajib tak berpuasa sekarang? Kita tak wajib. Jadi sekarang ni belajar bab puasa fardu kifayah. Sampai dekat bulan Rejab, bulan Syaban, kena belajar bab puasa. Lepas tu biasa kuliah-kuliah ni, bulan Rejab, bulan Syaban, baca kitab, dia tukar bicara. Bicara bab puasa. Sebab apa? Sebab nak sampai dah masa wajib, wajib kerja akan dia, maka wajib mengetahui. Dia gitu. Kemudian wajib mengetahui ni, kena ada huraian pula wajib mengetahui ni. Dia dalam kitab ni dia perlu kepada huraian molek lah. Jadi kita jangan lupalah pembicaraan sekarang adalah berkaitan dengan ilmu yang wajib fardu ain. Tauhid, tasawuf, fiqh, selesai dah di situnya. Hak dia sakatan fardu ain tauhid, sakatan fardu ain tasawuf. Nak masuk ni pula hak sakatan fardu ain dalam ilmu fiqh. Hak sakatan ilmu tauhid panjang dah bicara. Hak sakatan ilmu tasawuf tu pula macam sebut minggu lepas lah. Hak mukaddimah permulaan kok ngaji kitab Penawar Bagi Hati. Sekurang-kurangnya mengetahui 10 sifat kecelaan dan mengetahui 10 sifat kepujian. 10 sifat kecelaan wajib kena tahu untuk supaya kita memelihara hati. Sifat kecelaan yang mana? Ghadab, marah. Ghadab ni sifat kecelaan. Tapi ada juga ghadab, marah yang diperlukan. Ghadab, marah, pemarah, sifat kecelaan. Tetapi ada ghadab yang diperlukan. Kemudian sifat kecelaan hasad.
apa dia hasad? Kena bicara molek. Ghibtah, apa dia? Ni ghairah, apa dia? Kena bicara pula situnya. Hasad mana? Dia cerita supaya nikmat ditarik balik kerana nikmat tu digunakan untuk melakukan maksiat. Hak tu boleh hak gitu. Cerita di hati, berkenan di hati, suka di hati kalau Allah tarik nikmat yang ada pada seseorang kerana seseorang tadi menggunakan nikmat pada melakukan maksiat. Hak tu dibenarkan. Pandai ni. Kena bicara pula bab hasad mana yang haram besar-besar, mana yang dibenarkan. Kemudian bakhil. Bakhil mana yang dicela pada syarak. Bakhil mana yang tidak dicela pada syarak tapi merugikan akhirah. Bab bakhil ni kena ngaji molek. Ayat cerita bab bakhil ni yang akan dibelenggu dengan harta yang ia bakhil tu hak mana? Bakhil daripada hak wajib. Bakhil daripada zakat, bakhil daripada nafkah yang wajib. Bakhil inilah barulah akan dibelenggu di hari akhir dengan harta yang dibakhil. Adapun kalau bakhil daripada sedekah-sedekah yang sunat, itu tidak dicela pada syarak tetapi merugikan akhirah. Ginilah contohlah buat bandingan. Malah sungguhlah dianya. Siapa kedok semayang, tu neraka. Malahnya dianya. Mai sunat dok langsung semai fardu je. Malah gitu dak apa tapi rugilah dak semai sunat pun malah. Apa dak ni? Bakhil daripada hak wajib dicela pada syarak. Bakhil dia sunat, terkadang orang mari nak kutip derma. Tiba-tiba dia baca ayat yang menyatakan bahawa hak berkaitan dengan bakhil hak wajib. Dia baca ayat tu. Baca ayat hak berkaitan dengan bakhil yang daripada tuntutan yang wajib, bakhil dicela pada syarak. Dia mari, ni bukan nak kutip zakat. Kalau dia mari nak kutip zakat, macam pihak pejabat agama, mari beri penerangan berkaitan dengan kewajipan zakat, maka pejabat agama ni dia pun baca ayat bakhil yang akan masuk neraka Allah. Kenalah sebab dia mari bicara bab zakat. Bakhil daripada zakat, tu akan dibelenggu dengan harta yang dibaki itu di hari akhirah. Sebab dia mari bicara tajuk zakat. Ni mari nak minta sedekah jariah. Itu bukan perkara wajib, itu perkara sunat. Lepas tu macam mana nak jadi orang ni terdorong untuk sedekah jariah? Cerita ayat Al-Quran, hadis Nabi, fadilah kelebihan orang yang perbanyakkan sedekah jariah menjadi bekalan akhirah. Cerita banyak ayat, banyak hadis menceritakan kelebihan sedekah jariah. Ni padat ni. Jadi kena kemas tu. Hak bakhil mana dicela pada syarak, bakhil mana yang merugikan hari akhirah. Kasih akan harta, kasih akan kemegahan, kasih akan dunia. Kasih akan dunia mana yang dicela pada syarak? Sebab kita ni kasih sayang dok kepada harta benda. Termasuk dunia ni anak cucu. Anak cucu ni perhiasan dunia. Anak cucu, harta dan anak cucu adalah perhiasan dunia. Kasih dok kepada harta benda, kasih dok kepada anak cucu. Gimana? Kasih dok? Sayang ke dok? Kasih sayang lah. Orang nak minta beri ke dok? Bukan nak minta, pinjam pun payah nak beri. Bukan nak minta ni ambil terus. Minta ni kira heboh lah, beri terus. Kenapa kalau orang minta tak beri? Tak minta pinjam je. Sayang dia kasih ke barang tu. Tak boleh sayang dia kata. Apa tu? Tak kasih. Kasih mana kalau dicela pada syarak. Kena kemah pula situnya. Takabur, ujub, riak. Kena pengalusi satu-satu. Itu fardu ain daripada ilmu tasawuf. Apa dia takabur?
Ada tak takabur yang dibenarkan pada syarak? Bukan takabur ni al-kibru alal kibri sadaqatun pula dah. Ada takabur ni kebajikan pula dah. Takabur manakah kebajikan? Riak manakah yang dibenarkan pada syarak? Ada riak dibenarkan pada syarak. Riak manakah dibenarkan pada syarak? Ujub pada ujub, perasan, membilang lebih. Membilang besar, membilang lebih. Ujub mana ujub ni? Membilang lebih pada ilmu dan amal contohnya, serta lupa ianya datang daripada Allah Subhanahu wa taala, serta tidak takut Tuhan tarik bila-bila masa ilmu dan amal. Itu dia panggil ujub. Terkadang bicara ujub, takrifan dia tak betul. Ujub ni membilang lebih ilmu yang ada pada diri. Membilang lebih amal yang diperbuatkan. Membilang lebih, ujub selalu. Tu tak betul gitu. Ujub ni membilang lebih ilmu yang ada pada diri, amal yang diperlaku, yang diperbuatkan, serta lupa ianya tu adalah datang daripada Allah. Itu panggil ujub. Ni sekarang ni ujub rasa lebih pada ilmu, rasa lebih pada amal, ujub. Dah kita tak rasa lebih ke dengan ilmu yang dikurniakan oleh Allah? Dulu kita bab akidah, kita teraba-raba. Bab semayang, teraba-raba. Ilmu tasawuf, teraba-raba. Sekarang ni, alhamdulillah, dikurniakan ilmu oleh Allah. Jelas bagi kitanya. Manakah akidah ahli sunnah wal jamaah? Jelas bagi kitanya. Bab taharah, bab semayang. Kita rasa lebih tak dengan ilmu yang dikurniakan oleh Allah? Pasti rasa lebih ke rasa komang. Rasa remeh. Rasa kurang. Nak banding ke dulu, sekarang ni alhamdulillah rajin buat ibadah. Dulu malah, sekarang ni alhamdulillah. Tak rasa lebih ke? Sekarang ni alhamdulillah boleh sentiasa berjemaah. Tak rasa lebih ke? Boleh buat amal ibadah, boleh datang berjemaah, rasa remeh ke? Rasa kecil ke? Rasa komang ke? Memang rasa lebih. Rasa lebih ujub, dia kata. Salah sangat gitu tu. Bukan. Dia bilang lebih ilmu dan amal, serta dia tidak lupa. Itulah minnah, kurniaan daripada Allah. Sentiasa mensyukuri ilmu yang dikurniakan oleh Allah. Sentiasa mensyukuri taufik hidayah pada melakukan amal ibadah. Itu dia panggil syukur pulaknya, tak panggil ujub. Sebab tu dalam kitab Minhajul Abidin, Aqabah yang ke-6, pada bicara ujub, lawan dia apa? Zikrul minnah, ingat akan kurniaan Allah. Riya, ikhlas, lawannya riya. Zikrul minnah, lawan dia ujub. Itu dalam kitab Minhajul Abidin. Apa zikrul minnah lawan ujub? Ingat akan kurniaan Allah. Lawan kepada ujub. Ujub ni bilang lebih pada ilmu dan amal, serta lupa. Ilmu dan amal tu minnah, kurniaan daripada Allah. Bukan hanya semata-mata rasa lebih, ujub lalu dah dihukum. Kita kena hilangkan rasa diri. Tu hilang rasa diri pula dah. Ni. Akhirnya terundur pada Jabariyah. Tak ada kita, Tuhan. Itu Jabariyah. Tak ada kita macam mana? Belajar tu ikhtiar usaha kita. Wa amal tu ikhtiar usaha kita. Tak ada apa kitanya. Dan bila ada ikhtiar usaha kita, kita akan rasa lebih dengan ilmu yang ada pada kita. Akan rasa lebih dengan amal yang dapat kita lakukan. Memang rasa lebih. Dan ujub tidak. Sebab kena sentiasa ingat, ilmu dan amal adalah minnah, kurniaan daripada Allah. Itu dia panggil syukur pula. Ni kena perici hak fardu ain ni. Kena perici molek. Kemudian dia fardu ain ni bukan bilang. Bilang ghadab, hasad, bakhi, riya, ujub, takabur. Bilang tu bukan fardu ain tasawuf. Fardu ain tasawufnya kena perici satu-satu sifat kecelaan. Kena perici satu-satu sifat kepujian. Taubah, zuhud, khauf, sabar, syukur, ikhlas, tawakul, redha dengan qada Allah. Kena perici satu-satu. Jangan pula kata dah kita duk sebut ikhlas syukur. Dak mengajar fardu ain lagi ke?
Hak fardu ainnya bukan sebut ikhlas syukur, kena huraikan. Ikhlas tu apa dia, syukur tu apa dia, kena palusi. Macam lagi tak penawar bagi hati, itu fardu ain ilmu tasawuf, bukan bilang sifat. Akhirnya bilang taubah, khauf, zuhur, apa dia taubah? Tak tahu pun. Dulu tinggal semayang, macam mana dengan qada semayang? Tak qada pun semayangnya. Lepas tu wa amal sunat. Lambang semai sunat, pas semai sunat, berzikir apa semua. Lepas tu qada semayang macam mana? Tak peduli. Mana taubahnya? Oh, taubahnya saya sentiasa istighfar. Istighfar tu zikir yang disunatkan. Taubah ni bukan zikir, bukan zikir lisan. Taubah ni sifat mahmudah di hati. Astaghfirullahalazim, itu zikir lisan, zikir lidah. Disunatkan kita perbanyakkan istighfar. Tapi istighfar bukan rukun taubah. Apa dia taubah? Kena belajar molek. Taubah pun tak kena. Taubah ni kena semayang sunat taubah. Semayanglah sunat taubah. Tapi semayang sunat taubah bukan. Semayang sunat taubah itu bukan rukun taubah. Itu sunat. Akhirnya apa dia taubah pun tak kena. Rukun taubah pun tak tahu. Syarat taubah pun tak tahu. Kalau tinggal kefaduan rukun dia macam mana pun tak tahu. Dosa nak adang rukunnya macam mana pun tak tahu. Sebab apa? Tak belajar fardu ain. Hanya sebut taubah, taubah, segera bertaubah, sentiasa bertaubah. Itu cerita wa amal. Tapi nak wa amal ni, apa dia taubah? Itu ilmu fardu ain. Macam kita duk cerita, semahyang, puasa, semahyang, puasa. Hak fardu ain ni, belajar hukum hakam semahyang tu. Bukan sebut saja. Kan kita duk ceramah kan, semayang puasa, duk tekan beramal. Tu tekan beramal. Ilmu fardu ainnya mana? Sentiasa taubah. Itu tekan beramal batin. Ilmunya mana? Kita kena sentiasa syukur, kena sentiasa ikhlas. Itu amal batin. Ilmu bab syukur macam mana? Ilmu bab ikhlas macam mana? Ni. Mana cerita amal je. Orang kata tak ajar fardu ain apa lagi dah. Cerita bab ikhlas. Suruh ikhlas amal batin. Ilmu bab ikhlas tu fardu ain. Ini kadang-kadang fardu ain pun tak kena. Tak fardu ain apa lagi dah. Kita duk suruh taubah, suruh zuhud, suruh sabar, suruh syukur, suruh ikhlas, tawakul, redha. Tak fardu ain lagi. Itu amal fardu ain. Yang kita bicara ilmu fardu ain. Taubah amal fardu ain. Zuhud amal fardu ain. Sabar, syukur, ikhlas amal batin fardu ain. Ilmu fardu ainnya hak mana? Macam sebut kata sembahyang itu amal zahir fardu ain. Berpuasa amal zahir fardu ain. Ilmu dia ilmu fardu ain bab sembahyang. Ilmu fardu ain bab puasa. Tu kita bicara bab ilmu. Malah pergi pada amal. Jadi makna terkadang ilmu fardu ain pun tak tahu. Tukar dengan amal. Amal itu amal fardu ain, ilmu terlebih dahulu. Mana kalau bicara bab fardu ain tasawuf ni kena perinci sekurang-kurang 10 sifat kecelaan dalam kitab penawar bagi hati, 10 sifat kepujian dalam kitab penawar bagi hati. Itu hak fardu ain ilmu tasawuf. Ini nak masuk kepada hak fardu ain daripada ilmu fiqh. Nak masuk kepada hak fardu ain daripada ilmu fiqh. Fardu ain ilmu fiqh ni maka tiap-tiap barang yang tertentu atasmu wajib berbuat akan dia. Hak mana yang wajib kita perbuat, hukum belajarnya, maka fardu wajib atasmu mengetahui akan dia. Maka fardu ini wajib atasmu mengetahui akan dia. Yang wajib ni bukan mengetahui lah. Yang wajib ni belajar hingga mengetahui. Sebab mengetahui ni kurniaan daripada Allah. Tahu, reti, pandai. Mengetahui ni tahu, reti, pandai. Tahu, reti, pandai. Itu daripada qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang wajib kitanya ikhtiar dan usaha.
Memilih dan belajar. Itu hak kewajipan atas kita. Apa kewajipan atas kita ni? Ikhtiar usaha. Hak tu fardu atas kita. Wajib atas kita ikhtiar usaha. Ikhtiar usaha dia apa? Belajar. Mengetahui, tahu, reti, pandai. Itu qadar perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita berpegang, ikhtiar usaha tak bekas sama sekali. Ikhtiar usaha tak bekas. Itu pegangan kita. Yang wajib kepada kita ikhtiar usaha. Tapi ikhtiar usaha tak bekas. Sekarang ni apa dia ikhtiar usaha? Mengetahui ke ikhtiar usaha? Ikhtiar usahanya belajar. Jadi sini maka fardu atasmu, wajib atasmu mengetahui akan ini, belajar hingga mengetahui akan dia. Kena wajib belajar hingga mengetahui akan dia. Jadi mengetahui itu adalah qadar perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menjadi kewajipan atas kita adalah ikhtiar usaha, memilih dan belajar. Memilih belajar mana ni? Tiap-tiap perkara yang wajib kita kerjakan, maka wajib atas kita memilih dan berusaha dengan belajar. Kita wajib bersembahyang. Kita wajib bersembahyang, wajib sempurnakan bab taharah. Maka wajib kita sempurnakan bab taharah, maka wajib fardu ain atas kita memilih dan berusaha pada belajar bab taharah hingga kita mengetahui. Ada ni. Dia dalam kitab ni dia biasa sebut gitulah, wajib mengetahui, yakni wajib belajar hingga mengetahui. Sebab ada orang dia belajar sangat, tapi tak berapa nak faham mana. Dia gitulah. Ada orang ni dia memanglah IQ dia taklah cerdik mana. Ada orang ni adalah capur dengan berusia tua, capur dengan dok sehat. Jadi belajar sangat, tapi nak tahu, nak reti, nak pandai tu gok payah je. Kalau wajib mengetahui, beratlah. Satu pula, mengetahui ni qadar perbuatan Allah. Wajib atas kita. Itu bukan kerjaan kita. Hak wajib ni hak kerjaan kita, perbuatan kita, hak wajib. Apa kerjaan perbuatan kitanya? Talabul ilmi, Nabi kata. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Nabi kata. Talabul ilmi, tuntut ilmu. Hak tu menjadi kewajipan. Tuntut ilmu. Bukan mengetahui. Tuntut tu dia panggil ikhtiar usaha. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Tuntut tu menjadi kefarduan. Tuntut ilmu tu ikhtiar usaha dia panggil. Mengetahui tu qadar perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau belajar, Tuhan tidak kurniakan penguasaan ilmu, tak tahu-tahu, tak reti-reti kitanya, tak pandai-pandai kitanya, maka kita terikatlah. Tak terikat. Terikat macam mana? Terikat tak boleh nak belajar hak lain. Kena belajar fardu ain, itulah sampai ke mati. Itu jelah. Tapi kalau Allah Ta'ala kurniakan kita pengetahuan, kita alhamdulillah reti pandai hak fardu ain tauhid, tasawuf, fiqh, maka kita jadi bebas. Bebaslah. Beres dah beres. Beres bebas. Amal ajalah. Ilmu sekali padan dah. Kalau kita ni jenis apa ni? Jenis ingatan kuat.
Belajar sekali je. Amal sampai ke mati. Belajar sekali. Dan saya sebut sok muda dulunya, tak payah belajar-belajar pun. Buat amal je. Sebab apa? Tak payah belajar. Masa budak mak ayah kita ajar dah fardu ain tauhid tasawuf fiqh, kita balik buat amal je, tak payah belajar dah. Kalau mak ayah kita lengkapkan fardu ain tauhid tasawuf fiqh, mana tak payah belajar atas kita. Sebab itu menjadi kewajipan ni kita ibu bapa ni. Orang kita boleh sebut mak ayah, dinapak mak ayah terdahulu. Mak ayah terdahulu selesai dah. Kita ni mak ayah ni, kita ni mak ayah. Inilah kita lah. Kalau kita belum lagi berkahwin, kita seorang diri, nanti jadi ayah, nanti jadi ibu. Kena kira lah. Mak ayah kita terdahulu pada masa yang tak ada orang mengajar. Bila masa tak ada orang mengajar, jahil dimaafkan pada syarak. Sebab jahil kerana tak ada orang mengajar. Berbeza dengan kita sebagai ibu bapa sekarang ni. Kita ibu bapa sekarang ni, bak nak belajar ilmu ni, langit terbuka, bukan alasan. Orang dahulu, dia tak apa pandai mana agama. Sebab tak ada orang mengajar. Jahil lah kita panggil. Jahil makzur dia panggil. Jahil yang syarak tak ambil salah. Sebab tak ada orang mengajar. Macam masa kita. Adakah jahil kita masa lagi makzur, dimaafkan pada syarak? Orang mengajar banyak. Bukan mengajar di masjid saja. Live FB banyak. Rakaman banyak. Nak tambah je. Kalau dalam keadaan masa kita ni, kalau jahil, tidak makzur lagi, tidak dimaafkan pada syarak. Jadi kita ni ibu bapa sekarang ni. Mana anak-anak kita tak payah belajar. Kita yang ajar mereka. Mereka balik, mereka berakidah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka bersembahyang dengan ilmu. Hati mereka bersifat dengan sifat kepujian. Sebab kita detail dah, kita ajar dah apa dia sifat-sifat kepujian, apa dia sifat-sifat kecelaan. Anak kita tak payah belajar dah. Anak kita nak belajar ilmu dunia, sampai hujung langit, belajar nak belajar apa? Agama tidak melarang kita belajar ilmu dunia walaupun sampai hujung langit. Syarat bekal ilmu fardu ain cukup. Ni bekal ilmu fardu ain cukup. Fardu ain tauhid tasawuf fiqh cukup. Cuma jaga iman, jaga aman. Jaga iman, jaga aman. Tu je. Pelihara molek iman, pelihara molek aman. Zahir batin. Itu je. Hak kewajipan atas anak yang baligh ni. Tidak diajari kita dahulu. Kita pun belajar fardu ain tasawuf fiqh. Kita jenis Tuhan beri ingatan kita kuat. Kita belajar sekali fardu ain cukup dah. Lepas tu beramal sampai ke mati. Jaga iman, jaga amal sampai ke mati. Nak belajar lagi, mendalami, belajar fardu kifayah pula. Gitu je lah. Kalau kita alhamdulillah fardu ain tauhid tasawuf fiqh tu alhamdulillah lah. Tuan wi ilmu dah menguasai. Tapi dok kuat molek, nak menggulangi. Nak ulang pun, tapi nak ceritanya bebas. Sebab apa? Sebab kita sudah tertunai. Hak belajar fardu ain tauhid tasawuf fiqh yang Allah kurniakan pengetahuan kepada kita. Tapi kalau macam sebut tadilah, kita ni lemah, ingatan kita lemah. Kita orang tua, ingatan pun begitulah. Belajar tu belajar sangat. Tapi penguasaan terhad, pemahaman terhad. Kalau tahu, reti, pandai pun tak lama. Kemudian tak reti semula. Kalau duduk tangga ni terikat. Kewajipannya talabul ilmi, kekal sampai ke mati. Kewajipan talabul ilmi, tuntut ilmu, belajar ilmu fardu ain tauhid tasawuf fiqh, kekal sampai ke mati. Ulang. Nak belajar fardu kifayah, bukan hak kita tu. Sebab kita fardu ain tu hendak wi penguasaan ilmu. Fardu ain lah sampai ke mati. Apabila ilmu fardu ain tidak dikuasai, Allah tidak kurniakan pengetahuan, maka dalam bab amal kita banyak tak betul. Nak betul macam mana? Sebab ilmu yang kita belajar Tuhan tak faham kita.
Banyak amal tak betul. Amal tak betul dalam belajar dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi belajar fardu ain tauhid, tasawuf, fiqh sahaja. Kalau orang yang diuji seumpama ni, yang mana Allah uji dengan Allah tak beri pengetahuan. Allah beri taufik pada belajar. Alhamdulillah. Allah beri taufik pada belajar fardu ain. Alhamdulillah. Allah Ta'ala beri taufik istiqamah pada belajar fardu ain. Ikhlas pada belajar fardu ain. Alhamdulillah. Tapi Allah uji dengan Allah tidak beri pengetahuan. Tak apa, belajar sampai ke mati tapi terikat. Ada ni, terikat. Tak bebas nak ikut orang tak boleh. Sebab itulah dia kalau kelas umum ni fardu ain lah. Kalau kita nak ngajar fardu kifayah, kelas khususi. Sebab yalah umumnya kita ni tambahan pula kadang-kadang baru je terbuka dengan majlis-majlis ilmu yang banyak. Dulu tak ada majlis ilmu, sekarang terbuka majlis ilmu yang banyak. Tapi banyak-banyak majlis ilmu pun tak lengkap juga fardu ainnya. Tak lengkap juga fardu ain. Jadi untuk umum ni fardu ain. Biar ulang-ulang sifat 20, ulang je sifat 20. Ulang bab pembicaraan sifat-sifat hati, sifat kecelaan, sifat kepujian. Ulang. Ada orang apabila baca kitab Pandang Bagi Hati, ditunjuk kitab dia tu, Allah berapa kali pusing tak tahu dah. Berapa kali ulang. Kitab tak ada catatan. Kitab dia ada benda. Ada tarikh je. Itu satu tarikh. Peng lain. Itu satu tarikh. Pensel je. Itu satu tarikh. Lepas tu catatan mana? Catatan pada catatan. Tak ada catatan. Tapi ada tarikh. Tarikh ada. Catatan tak ada. Tapi nak ceritanya, dia belajar pada waktu itu ulang-ulang. Tanya apa belajar ulang-ulang? Belajar. Tapi gitulah dia kata kita orang tua ni. Maknanya kalau bicara balik bab-bab taubah, macam ilmu baru pula. Bicara balik bab ikhlas, macam ilmu baru pula. Bicara balik bab sabar, redha, tawakkul, macam ilmu baru pula. Padahal belajar berulang kali dah kitab tu. Sebab apa? Sebab Tuhan tidak beri penguasaan. Jadi seumpama ni dia kena belajar sampai ke mati ilmu yang sama. Jadi untuk umumnya kena ulang ilmu ni. Hak fardu kifayah tu luar. Itu pergi pada kelas khususi. Kelas yang tertentu. Fardu ain ni, jangan buat main mu fardu ain ni. Oh, kalau begitu kita tutup pintu lah. Kita letak seorang jaga pintu, nak masuk ni tanya fardu ain lepas ke tak. Kenapa nak buat gitu kalau kita ajar fardu ain? Dah kita ajar kat fardu ain. Kenapa nak ajar fardu ain? Kalau orang pandai belaka dah boleh nak ajar fardu ain, tak tutuplah pintunya. Apa apa ni? Mempermain-mainkan adab mengajar. Adab mengajar 17. Dan kita Ihya Ulumuddin, dan kita Syairus Salikin, tengok molek adab mengajar. Adab belajar, tengok molek dalam tu. Jaga adab. Jangan mempermain-mainkan. Hak kewajipan mufadhah ini mandatori ni tak ada pilihan ni putus. Kewajipan yang mandatori. Tak belajar hak ni dosa besar sentiasa. Wa amma tunggang-tunggik. Jahil fardu ain tauhid dosa besar. Jahil fardu ain tasawuf dosa besar. Jahil fardu ain fiqh dosa besar. Dosa besar jahil fardu ain, dosa besar akidah salah. Dosa besar semayang tak betul. Dosa besar berjemaah tidak melekatkan syarat berjemaah. Apa dah ni? Lepas tu kata kena ni letak molek ni. Sebab orang ni tak sama. Kalau Allah beri penguasaan ilmu, boleh tahu, boleh reti, boleh pandai, alhamdulillah, boleh mengulangi dan boleh mendalami ilmu agama hak fardu kifayah pula. Itu atas masing-masing lah pula tu. Ada ni. Tapi memang jumpa orang tua-tua ni gitulah. Dia nak ulang aja sifat 20, ulang sifat 20. Dah sifat 20 baru belajar ke? Allah belajar seumur dah dia kata.
Lepas tu ulang, yelah begitulah. Belajar sangat. Tapi pengetahuan tu tidak dikurniakan oleh Allah. Tahu, reti, pandai, sekejap aje, lama-lama hilang balik. Belajar semula macam baru balik. Seumpama ni terikat, tak bebas. Kena belajar mufadhal ain sampai ke mati. Mati dalam belajar, mati syahid. Apabila tidak menguasai ilmu, maka dalam amal tu banyak salah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajib belajar hingga mengetahui. Hak fardhu ain bicara sekarang, hak fardhu ain fiqh. Contohnya seperti supaya kamu menunaikan dia, kata Imam Ghazali rahimahullah, supaya dapat tunaikan dengan sempurna. Contohnya seperti bersuci, bab taharah dan sembahyang dan puasa. Dia berkaitan dengan taharah ni satu syarat yang paling utama untuk sah sembahyang. Taharah syarat yang paling utama untuk sah tiang agama, iaitu sembahyang 5 waktu. Jadi taharah ni dalam pembicaraan kitab fiqh dia akan letak di tajuk asing. Babut taharah, kitabut taharah. Kenapa didatangkan tajuk asing? Sebab taharah adalah sangat penting dan besar dalam agama, yang menjadi syarat utama untuk sah sembahyang tiang agama. Itu dinanti dalam kitab Fiqh Islami wa Adillah tu, karangan Dr. Wahbah Az-Zuhaili, litaharati ahammiyatun kabiratun fil Islam. Taharah ni kepentingan yang sangat besar dalam agama, kerana taharah menjadi syarat utama untuk sah sembahyang. Bicara molek, bak air kena bicara molek, bak wuduk nak kena bicara molek, bak mandi wajib nak kena bicara molek, bak najis nak kena bicara molek, bak hik nipah kena perici molek, bak hik nipah istihadah, wiladah kena bicara molek. Bak najis, kaifiah menyucikan najis, ni bak taharah. Kena bicara bak tayamum, perici molek. Padahal ni fardu ain belaka ni. Pada tahu wak ringan je. Sebagaimana yang masih sebut dah terdahulu, yurhamu su'ada wa yuhramu asyqiya. Allah Taala akan kurniakan ilmu kepada mereka yang tertakdirkan pada azal orang yang bahagia, dan Allah Taala akan halang ilmu daripada mereka yang tertakdirkan pada azal orang yang celaka. Orang yang celaka ahli neraka tak ambuh ilmu. Fardhu ain tauhid pun dak hira, fardhu ain tasawuf pun dak hira, fardhu ain fiqh pun dak hira. Itu bahagian masing-masing. Tuan-tuan tetap dapat ada azab, sama ada seorang ni bahagia ahli syurga, dan tuan tetap dapat ada azab seorang orang celaka ahli neraka. Bahagian masing-masing, jalanan masing-masing, tuan telah tetap dah pada azal. Dan ada pun haji dan perang sabil dan zakat, maka jika tertentu atasmu fardunya, wajib atasmu belajar supaya kamu tunaikan akan dia. Dan jika tiada wajib engkau mengerjakan, maka tiada wajib belajar akan dia sebagai wajib fardu ain, tetapi wajib fardu kifayah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. الله